أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت حسن إذا شئت سهلا. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan ahli dan Tuan Pesawat Pentadbir Masjid, dan seterusnya kepada tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sentiasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala dapat menggerak kita dan untuk kita sama-sama solat maghrib berjemaah, dan sama-sama kita berada dalam majlis ilmu di malam ni. Dan insya-Allah cita-cita kita, satu cita-cita kita lagi, iaitu kita solat Isyak berjemaah di malam ni insya-Allah. Di samping tu kita sambil-sambil niat iktikaf, sambil-sambil kita mendengar nasihat-nasihat Imam Ghazali dalam buku beliau Minhajul Abidin ini. Saya sekadar baca apa yang diceritakan oleh imam besar kita, iaitu Imam Ghazali rahimahullah. Jadi malam ni tuan-tuan, kita sambung lagi di muka surat 114. Tuan-tuan tengok di muka surat 114 di situ. Tengok di baris yang kedua, di atas yang kedua. Maka apabila anda serahkan urusan kesemuanya kepada Allah. Itu tuan-tuan, muka surat 114 di baris yang kedua. Maka apabila anda serahkan urusan kesemuanya kepada Allah, nescaya anda mengetahui dengan yakin bahwasanya anda tidak akan jatuh melainkan dalam kebaikan dan kebajikan. Keyakinan kita dengan Allah, bila kita menyerah kepada Allah, maka semua urusan kita insya-Allah akan jadi baik dan berada dalam kebajikan. Sebab kita menyerah kepada Allah, kita yakin kepada Allah, kita serah kepada Allah. Maka dengan kita yakin kepada Allah, maka Allah membimbing kita. Allah menjadikan serahan kita itu satu kebaikan. Allah, inilah kita, kesetiaan kita, kepercayaan kita kepada Allah, akhirnya serah kepada Allah. Maka dengan kita serah kepada Allah, urusan kita itu akan menjadi kebaikan dan kebajikan. Oleh itu, jadilah anda seorang yang aman dari bahaya. Maka anda menjadilah seorang yang aman daripada bahaya. Kita selamat daripada bahaya. Bila kita menyerah kepada Allah, seolah kita bertemu tempat kita bergantung. Sebelum ini kita tergapai-gapai, tak yakin. Tapi bila kita menyerah kepada Allah, kita aman daripada keberbahayaan, kebinasaan dan pelanggaran terhadap hukum Allah. Dan lagi seorang yang tenang hati selalu. Kita akan jadi seorang yang tenang bila kita berdamping dengan Allah. Itulah, bila kita berzikir kepada Allah, tenang hati kita. Kita berzikir banyak-banyak. Apatah lagi kita mengharap kebaikan. Kita harap, kita menyerah. Tu jadi kita yakin dengan Allah. Hati kita jadi tenang. Ketenangan, kesentosaan
Dan kerehatan dalam hati ini merupakan keuntungan yang amat besar. Kerehatan dalam hati ini merupakan satu keuntungan yang besar. Allahu Akbar. Untung yang besar rehat dalam hati. Nak rehat dalam hati ini bukan senang, tuan-tuan. Orang yang ada duit banyak tak dapat rehat dalam hati. Nah, tak tenang hati, tak tenang. Orang yang berkawan dengan orang besar-besar, berkawan dengan orang berpangkat-pangkat, tak tenang juga. Ada orang yang berpangkat tinggi-tinggi, tak tenang juga. Ada orang yang ada keturunan baik-baik, tak tenang juga. Maka kerehatan dalam hati ataupun ketenangan dalam hati adalah suatu keuntungan, dan Allah tentukan kepada mereka-mereka yang dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itulah sebenarnya ketenangan kita di dunia ni. Nah, bila kita berdekat dengan Allah, tak payah tengok jauh-jauh lah. Nah, tengok bila kita datang di masjid ya. Bila kita masuk dalam masjid, Allah tenang hati. Tenang. Kalau tak ada aircon pun tak apa, sejuk hati masuk masjid. Kalau tak ada penghawa dingin pun, bila kita masuk masjid, masuk datang rumah Allah, lepas solat kita aktifkah, kita duduk diam. Kalau tak ada kuliah, tenang hati. Allah. Kerehatan kita adalah bila kita dekatkan dengan Allah, dan hati kita akan menjadi liar dan buru-buru bila kita jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah Imam Ghazali mengajak kita, tuan-tuan, supaya kita dekat dengan Allah. Nak dekat dengan Allah, kita serah urusan kepada Allah, kita berzikir kepada Allah, salat malam kepada Allah. InsyaAllah kehidupan kita akan tenang, walaupun diuji dengan pelbagai-bagai. Memang kita bukannya seperti JPJ. Kita kalau kita kenal dengan JPJ, mudahlah urusan kita. Mungkin rotek putus 2 bulan ke, bolehlah. JPJ ada urusan jadi ringan, tapi dengan Allah tidak. Bila kita dekat dengan Allah, diuji. Salat tahajud malam banyak, diuji kuat lagi. Seperti tukang emas, bakar emas, nak tengok ori. Tukang emas, dia bakar emas tu, dia bakar, nak tengok sejauh mana orinya. Allah juga menguji kita. Bila kita dekat dengan Allah, diuji lagi. Tapi bila kita meninggal dunia di syurga besok, Allahu Akbar, Allah akan berkata kepada kita, kamu masuklah syurga yang mana kamu mahu. Kamu berjaya di dunia dulu, aku uji kamu bagai-bagai, tapi kamu jadi orang yang sabar. Makin dekat aku uji kepadamu, kamu dekat dengan aku, makin dekat dengan aku. Di hari ni kamu dah berjaya. Ambillah mana syurga mana yang muno, apa ada dalam syurga, rasalah. Allah, situlah tuan-tuan, kita nak sampai ke situ tu. Allah menguji kita. Sebab itulah orang mukmin biasa bila Allah uji, biasa. Keluar juga lah titis air mata. Bila anak meninggal, suami meninggal, tapi tetap hatinya dengan Allah. Tak melarat. Biasalah. Itu ujian seorang yang beriman kepada Allah. Itulah nak dikatakan kerehatan dalam hati. Hati tenang. Inilah kita nak. Payah nak cari, tuan-tuan. Hati tenang. Allah. Ketenangan hati. Baik, tengok di bawah tu, tuan-tuan, adalah guru kami, kata Imam Ghazali. Adalah guru kami Abu Bakar Al-Warraq. Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah banyak kali berkata dalam majlis-majlis pengajarannya, ujarnya. Guru, ini guru, tuan guru pada Imam Ghazali, selalu menyebut dalam majlis-majlis,
Mana bila dia mengajar ataupun nama majlis-majlis ada ucapan dan sebagainya, dia akan berkata, apa katanya? Tinggalkan tarbih. Tinggalkan tarbih, serahkannya kepada Allah yang menjandaikan anda. Nescaya anda mendapat rehat. Tinggalkan urusan kepada Allah, serahlah kepada Allah. Nescaya anda mendapat rehat. Barulah kita tenang. Barulah kita tenang. Mana bila kita serah urusan segala-galanya kepada Allah, maka itulah kita mendapat rehat. Nah, kita akan mendapat rehat. Buatlah pagar dulu. Nah, kalau kita nak menanam. Buat pagar elok-elok, tanam, serahlah kepada Allah. Nah, mana gitulah kita akan jadi rehat, tenang. Maka begitulah Imam Ghazali mengajak kita supaya kita tu sering kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada serah, sehingga gurunya selalu menyebut, serahkanlah kepada Allah. Kita nak ajar kita supaya kita menyerah kepada Allah. Takut kita kalau turut kita tak menyerah kepada Allah, takut nak keluar coronavirus. Tak berani nak keluar. Tengok kes makin hari makin naik. Coronavirus makin naik. Kita tengok di luar negara lagi teruk pada negara kita. Sudah bertambah. Second wave dah. Mana wave kedua ni makin meningkat. Takut kita nak jatuh keluar pada rumah. Nak bersalam dengan orang yang agak tua-tua sikit, agak warga emas sikit, kita tak berani nak bersalam. Tapi serah kepada Allah. Allah tak apa. Tak apa Allah, serahlah kepada Allah. Kita akan menjadi tenang insya-Allah. Masya Allah. Tengok di bawah lagi tuan-tuan. Sesungguhnya beliau telah mendindingkan nasyid. Mendendangkan nasyid tentang itu berbunyi. Guru kepada Imam Ghazali, Abu Bakar Al-Warraq tadi, beliau bernasyid. Panggil syair, menulis syair dalam bahasa Arab, dia kata syair berbunyi, innaman kana laysa yadri afil mahbubi naf'un lahu awil makruh la hariyun bi ay yufawwidha ma ya'jizu anhu ila alladhi yakfih al-ilahil birri alladhi huwa birra'fati ahna min ummihi wa abih. Maksudnya, sesungguhnya sesiapa yang tidak mengetahui untuk menentukannya, adakah yang dikasihinya atau yang dibencinya bermanfaat untuknya, sepatutnya dia menyerahkan apa yang dia lemah melakukan kepada Allah yang menyempurnakannya, iaitu Tuhan yang maha baik terhadap hambanya, yang ianya tentang kasih sayang lebih penyayang daripada ibu bapanya. Bila kita tak tahu yang manakah yang mudarat, yang manakah yang manfaat, yang manakah yang nampak mudarat, apakah dia mudarat atau manfaat kepada kita. Nampak mudarat coronavirus, tapi mungkin ada kebaikan untuk kita menyedari, untuk kita bertambah keimanan kita. Nampak mudarat, tapi ada di sebalik itu. Kadang-kadang ada benda yang baik, yang nampak baik tapi mudarat. Maka dengan urusan ini kita serah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil benda tu, serahlah kepada Allah. Kerana Allah lebih sayang daripada ibu bapaknya. Mana Allah lebih sayang kepada kita, lebih pada ibu bapa kita lagi. Allah menyayang kepada kita. Allah mengasihani kepada kita, lebih penyayang daripada ibu bapaknya. Allahu Akbar. Itulah tuan-tuan. Sebab itulah bila kita dekat dengan Allah, makin dekat kita akan terasa ketenangan kita itu. Allah akan merasa sayang kepada kita. Kita akan terasa Allah sayang kepada kita melalui rahmatnya, ketenangannya.
Begitulah, sayangnya lebih pada ibu dan bapa kita lagi. Allahu akbar. Tengok pula tuan-tuan di bawah tu Dan kedua daripada dua perkara, sambung lagi pada dua perkara tu, ialah mesti menyerahkan urusan kepada Allah, menghasilkan kebaikan-kebajikan pada masa akan datang. Ini juga masih lagi mesti menyerahkan urusan kepada Allah. Bila kita menyerahkan urusan kepada Allah, ia akan menghasilkan kebaikan dan kebajikan pada masa akan datang. Itulah bila anak kita, cucu-cucu kita sambil kita gosok kepala anak kita, kita kata serahlah kepadamu ya Allah anak aku ni. Serahlah kepadamu ya Allah anak aku ni. Aku serah kepadamu segala-galanya ya Allah. Cucuku ni ya Allah, aku serahlah kepadamu. Serahlah kepada peliharamu yang menentukan masa depannya ya Allah. InsyaAllah Allah akan bagi kebaikan pada masa akan datang anak-anak kita itu. Allah, ini orang tasawuf dia kerap dia buat benda-benda macam ni. Dia serah kepada Allah. Soalannya, kenapa segala urusan mesti serahkan kepada Allah? Imam Ghazali buat pertanyaan. Kenapa segala urusan kena serah kepada Allah? Kenapa? Kemestian itu kerana segala urusan itu akibat kesudahannya adalah sama-sama tidak jelas. Kerana segala urusan itu kita tak jelas. Kita nak mati hari Jumaat, Tuhan bagi ke tak kita mati hari Jumaat? Tak jelas. Maka kita serah kepada Allah. Ramai orang yang minta dengan Allah nak mati hari Jumaat, mati hari Selasa. Ramai orang minta dengan Allah nak mati malam Jumaat, tapi mati pula petang Rabu. Kita tak tahu akibatnya tu, hujung jatuhnya tu sama-sama tak jelas. Maka itulah kita menyerah kepada Allah. Serahlah kepada Allah. Serah kepada Allah. Maka berapa banyak kejahatan dalam rupa kebaikan. Maka berapa banyak kejahatan dalam rupa kebaikan. Kejahatan tapi dibungkus dengan kebaikan. Dia berupa dia jahat, benda tu kejahatan tapi dihiasi kebaikan. Kita rasa benda tu baik tapi sebenarnya tak baik. Banyak, kata Imam Ghazali, banyak kejahatan dalam rupa kebaikan. Kejahatan tapi rupa kebaikan. Banyak di hari ini dalam kita menghadapi suasana keadaan kita di hari ini. Banyak benda tu jahat tapi datang dengan rupa kebaikan. Benda tu nak menipu tapi datang dengan keadaan kebaikan, nak tunjuk baik, akhir habis. Berapa banyak pula kemudaratan dalam hiasan kemunafaatan. Dan banyak juga benda mudarat tapi nampak manfaat. Benda tu mudarat tapi nampak manfaat. Ada juga. Masya-Allah, banyak kemudaratan. Kita manusia terhad fikiran kita, tak tahu kata benda tu mudarat. Yang kita nampaknya manfaat tapi akhirnya dia mudarat. Dan berapa banyak pula racun dalam bentuk madu. Racun dalam bentuk madu, datangnya macam madu tapi racun. Ada juga. Allah, macam-macam kehidupan kita. Kita tak tahu. Kata racun sebenarnya racun tapi kita ingat kata dia madu. Sedangkan ada jahil tentang akibat-akibat buruknya dan rahsia-rahsianya. Kita tak tahu akibat buruk dia. Kita tak tahu akibat buruk dia. Akibat yang tidak bagusnya kita tak tahu. Kita tak tahu rahsia-rahsianya. Maka sekiranya anda mahu melakukan urusan-urusan secara pasti dan anda mulakan dengan
pilihan anda secara berkeyakinan sendiri tanpa berserah kepada Allah, maka alangkah cepatnya anda jatuh dalam kebinasaan sedangkan anda tidak menyedarinya. Ini kita buat dengan dengan segera tanpa menyerah kepada Allah. Kita pilih, kita ikut nafsu kita sendiri, akhirnya kita akan binasa. Kita akan habis benda tu. Bila kita ambil tindakan dengan segera tanpa merenung dan kita tanpa menyerah urusan ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Saya pernah cerita kat tuan-tuan dulu. Sebagai berkongsi. Saya dah cerita kat tuan-tuan tapi saya tak ingat. Tak apalah kalau dah cerita pun cerita sekali lagi tuan-tuan. Saya ada kenal seorang guru, kawan dia kenal dengan seorang guru yang baru pencen. Guru yang baru pencen ni dia akan dapat wang selain pada sebelum wang belum pencen tu, dia dapat wang royalti dia tu banyak juga. Jadi guru ni kedua-dua baru pencen. Mana duit tengah banyak. Insya-Allah. Jadi terpengaruh dengan saham cepat kaya. Saham cepat kaya. Mana masuk hari ni, besok dapat 1 juta. Allahu Akbar. Ataupun masuk hari ni 500,000, 2 minggu lagi akan dapat 1 juta. Begitulah tawarannya, begitulah. Jadi cikgu tu pun dengan segera bila sebut duit, duit dah pencen, duit dah banyak, bagi. Tak ada fikir dulu nak balik solat istikharah dulu ke tak? Nak balik solat istikharah dulu ke, nak balik tak? Cuba-cuba bincang. Ingat dulu kepada Allah. Cubalah ambil kira juga Allah, tengok Allah bagaimana. Tak ada ingat semua, tak ada. Terus bagi. Bila pagi duit habis, isterinya bagi, royalti habis, suaminya bagi habis. Lepas tu dapat duit. Dapat tak banyak. Dapat juga kali pertama dapat, tak banyaklah, tak banyak. Kali kedua tu dah hilang terus, dah tak ada. Hilang terus. Tak boleh lagi dah. Yang dapat tu jauh dengan royalti yang dapat. Royalti boleh 1 juta, yang dapat 100,000. Hilang. Hilang begitu saja. Maka itulah dikatakan kemudaratan dibungkus dengan kebaikan. Mudarat sebenarnya tapi nampak kebaikan, nampak boleh menjamin kita dengan duit yang kita beri itu boleh menjamin dapat banyak. Kebaikan, keburukan dibungkus dengan kebaikan. Maka sebab itulah, oleh kerana dalam masyarakat kita hari ini banyak benda-benda macam ni, kita nak serah dulu kepada Allah. Kita cuba istikharah dulu kepada Allah. Inilah tasawuf, nak mengajar kita supaya kita jangan tinggal Allah. Jangan tinggal Allah. Kita cuba kembali kepada Allah dulu. Barulah kita bertindak. Sesungguhnya telah dihikayatkan. Tengok tuan-tuan di muka surat 115 di bawah tu Sesungguhnya telah dihikayatkan. Telah diceritakan bahawa ada seorang ahli ibadat berdoa kepada Allah agar memperlihatkan kepadanya iblis. Ada seorang yang beribadat kepada Allah, minta kepada Allah nak tengok iblis. Nak tengok iblis. Ada seorang beribadat kepada Allah, minta nak tengok iblis. Ya Allah, tunjukkanlah aku nak tengok iblis, ya Allah. Nak tengok iblis. Kemudian dikatakan orang kepadanya sebagai nasihat. Maka orang nasihat kepada dia. Orang lain nasihat kepada orang yang beribadat ni, nasihat. Katakan, mohonlah keselamatan kepada Allah. Jangan minta tengok iblis dulu, minta selamat dulu dengan Allah. Bahaya iblis. Iblis ni bahaya, dia macam-macam. Jangan minta lagi tengok, minta selamat dulu dengan iblis.
Kalau iblis tipu habis. Tak. Minta selamat dulu. Lalu dia enggan, malaikat memohon juga untuk melihat iblis itu. Tapi dia tak nak. Dia tak nak minta keselamatan. Dia tak minta keselamatan daripada iblis. Nak minta tengok iblis juga. Allah nak minta tengok iblis juga macam mana pun. Nak juga. Tak. Kemudian Allah menzahirkan iblis itu kepadanya. Akhirnya bila dia nak, Allah tunjuklah iblis kepada dia. Allah tunjuk iblis. Tak. Bila Allah tunjuk iblis kepada dia, tatkala si abid melihatnya, lalu dia mahu memukul. Dia pun geram nak pukul iblis lalu, nak marah kepada iblis. Bila nampak iblis tu tak sabar-sabar, ambil kayu nak pukul iblis. Geram dah. Geram. Kita tak nampak rupa pun geram dengan iblis. Ni dah nampak rupa dah. Geram sangat. Tak. Geram dengan iblis. Ambil kayu nak pukul iblis. Bila dia ambil kayu nak pukul iblis, tak. Lalu iblis berkata kepadanya. Iblis kata kepada dia. Tak. Iblis berkata kepada dia, sesungguhnya kalau tidak kerana kamu akan hidup 100 tahun lagi, nescaya aku binasa dan seksakan kamu. Allah tengok ayat iblis cerdik. Dan iblis kata kepada dia, dia nak pukul iblis. Iblis kata kepada dia, kata gana, kalau aku tak tahu katamu ni akan hidup 100 tahun lagi, aku pukul kamu, aku binasa kamu. Ayat iblis. Nah, iblis kata, kalaulah aku tak tahu mung dia akan hidup 100 tahun lagi, aku binasa kamu. Sesungguhnya maka tertipulah si abid dengan perkataan iblis itu. Maka tertipulah si abid dengan iblis itu, tertipu. Jadi si abid itu yang beribadat kepada Allah tadi, dia kata, dia merasa diri dia, diriku ni akan hidup lama, 100 tahun lagi. Dan berkatalah dia di dalam hatinya, sesungguhnya ajalku masih jauh dan umurku masih panjang lagi. Oleh itu aku akan buat apa yang aku mahu. Dia kata, aku ni akan hidup lama lagi, 100 tahun lagi. Aku ni nak buat dulu apa yang aku nak. Tak nak taubat lagi. Tak. Masih panjang, 100 tahun lagi. Tak. Masya Allah, iblis tipu dia. Nak 100 tahun. Nak, maka dia kata, panjang umur aku, 100 tahun lagi aku akan hidup. Aku tak nak beribadat lagi kepada Allah. Tak. Kemudian aku akan bertaubat. Mana oleh itu aku akan buat apa yang aku mahu, kemudian aku akan bertaubat. Mana oleh kerana umur 100 tahun lagi panjang lagi, aku nak buat apa yang aku ikut nafsu dulu. Lepas tu aku akan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Kemudian bila hampir ketika mati, kemudian dia telah jatuh dalam kefasikan dan meninggal ibadat, langsung binasa mati dalam maksiat. Masya Allah, akhirnya ditipu oleh iblis tadi. Akhirnya dia tak bertaubat kepada Allah dan akhirnya mati dalam keadaan maksiat dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, inilah kita tengok tuan-tuan. Terpengaruh dengan nak tengok iblis. Akhir iblis tipu sikit ayat iblis tu. Kalau aku tahu katamu ni akan hidup 100 tahun lagi, aku akan binasakan kamu. Tertipu. Maka dalam hikayat ini memberi peringatan kepada anda supaya meninggalkan kepastian dalam kemahuan anda dan keras degil dalam tuntutan anda. Dan hikayat itu juga memberi amaran kepada anda tentang panjang angan-angan, kerana sesungguhnya panjang angan-angan itu adalah kebinasan yang amat besar. Di sini nak mengajarkan kita bahawa kita jangan degil dalam sesuatu urusan. Kita jangan degil seperti mana orang lelaki ni degil. Ada orang nasihat kata, jangan minta tengok iblis, minta selamat daripada iblis. Tengok iblis itu
tak ada masalah, tapi minta sebab bahayanya iblis. Dia boleh tipu macam-macam. Akhirnya tipu. Nah, diberi kepercayaan bahawa seorang lelaki ni akan hidup 100 tahun lagi. Pertama. Yang kedua, inilah tuan-tuan, iaitu panjang angan-angan. Dalam Islam ni tak nak kita panjang angan-angan. Mana? Bila kita panjang angan-angan ni, kenapa tuan-tuan? Kita akan tak bertaubat kepada Allah. Kita merasa kita ni hidup lama. Mana? Kita akan terasa, kita ni akan hidup lama, tak bertaubat, tak apa lagi. Akhirnya kita akan meninggal dunia dengan begitu. Nah, Allahu Akbar. Nauzubillahi min zalik. Baik, tengok di bawah tu tuan-tuan, sesungguhnya benarlah penyair yang berkata, benarlah ahli syair berkata, wa iyyakal matami' wal amani fakam umliyatan jalabat maniyah. Maksudnya, awaslah dari sifat-sifat tamak dan angan-angan. Awaslah daripada sifat-sifat tamak dan angan-angan. Kerana berapa banyak angan-angan membawa mati sebelum mendapat hajat di hati. Kerana angan-angan itu banyak yang mati sebelum pada mendapat apa yang kita angan-angan. Nah, kita ada angan-angan, tak dapat. Banyak orang mati dengan angan-angan tanpa mendapat hajat di hati kita. Inilah tuan-tuan, Allahu Akbar. Tengok di bawah tu sekali lagi tuan-tuan. Adapun apabila anda menyerahkan urusan anda kepada Allah dan anda mohonkan kepadanya supaya ia memilih kepada anda apa yang baik untuk anda, kembali kepada penyerahan kita kepada Allah tadi. Bila kita serah urusan kepada Allah dan kita mohon kepada Allah supaya Allah pilih yang baik kepada kita, serahlah kepada Allah bila mati nanti. Dah hidup, dah buat dah ibadat kepada Allah. Salat malam dah, salat witir dah, taubat dah, zakat pun dah bayar, baik dengan kawan-kawan pun dah baik semua. Belajar hadir kuliah pun hadir semua dah. Serahlah kepada Allah. Harap Allah pilih tempat pemergian yang baik. Dah serahlah kepadamu ya Allah. Kita serah kepada Allah. Dah kita usaha dah buat yang terbaik dah di dunia yang sementara ni, dah buat semua. Serahlah kepada Allah. Perjalanan kita serahlah kepada Allah. Nascaya tidaklah anda akan berjumpa melainkan kebajikan dan kebenaran. InsyaAllah kita akan dapat kebajikan dan kebenaran. InsyaAllah kita akan dapat benda yang baik, kebajikan dan kebenaran. Allah. Dan tidak pula anda jatuh melainkan atas kebaikan, dan kita akan mendapat kebaikan semua bila kita serah kepada Allah. Dengan ini Allah mencerita tentang hamba yang saleh. Allah mencerita tentang seorang hamba yang saleh. Hamba yang saleh ni, tengok di bawah tu tuan-tuan, nombor 1 di bawah tu di hasyiah, dia kata gana, yang telah menyerahkan urusan dirinya kepada Allah setelah dia menasihati Raja Fir'aun supaya beriman kepada seruan Nabi Musa. Tetapi nasihatnya telah menimbulkan kemarahan Fir'aun yang mahu membunuhnya. Lalu dia berkata, wa ufawwidhu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Maka Allah telah memeliharakannya bersama Musa AS terselamat dari maksud jahat Fir'aun itu. Dan sebaliknya Fir'aun dan kaumnya telah musnah mati tenggelam dalam lautan. Jadi dia ceritanya ada seorang di zaman dulu, di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Musa AS dulu, ada seorang yang menasihat Fir'aun. Ada seorang yang soleh, orang soleh ni dia nasihat kepada Fir'aun supaya Fir'aun beriman kepada Nabi Musa, supaya Fir'aun tu masuk Islam dan beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Tapi nasihat itu dimarah oleh Fir'aun. Fir'aun marah sangat. Fir'aun murka sangat. Dan akhirnya dia berdoa kepada Allah. Jadi Fir'aun nak marah tadi sampai yang mahu membunuhnya, nak bunuh dia.
No. Sampai begitu sekali Firaun. Orang soleh menasihati dia supaya dia taat kepada Nabi Musa dan masuk Islam. Firaun marah siapa nak bunuh. Bila Firaun nak bunuh dia, wa ufawwidu amri ilallah, dia kata aku serahlah segala urusanku kepada Allah. Serahlah, kalau Firaun nak bunuh, bunuhlah, aku serahlah kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad, Allah mengetahui segala apa-apa yang dilakukan oleh hamba. Serah kepada Allah. Allahu akbar. Maka begitu sekali. Takut raja nak bunuh. Takut tuan-tuan. Firaun nak bunuh. Takut. Raja nak bunuh. Raja, dia ada tentera dia. Firaun, dia ada tentera dia. Dia ada pembesar-pembesar dia. Dia ada alat senjata. Nak bunuh orang soleh. Orang soleh apa ada? Tak ada apa. Nak lawan Firaun. Bagaimana nak lawan raja Firaun? Serahlah kepada Allah. Masya Allah, itu orang soleh. Dan aku menyerahlah kepada Allah. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Fawaqahu Allah sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'aun su'ul azab. Maksudnya, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah untuk memeliharaku. Mana orang saleh akhirnya serah kepada Allah. Aku serahlah kepada Allah untuk Allah jaga aku. Kerana aku dah nasihat Firaun tak dengar, bukan setakat tak dengar, nak bunuh aku lagi. Aku serahlah kepada Allah. Urusan aku serahlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-Nya. Maka akhirnya Allah telah memeliharakan dia daripada angkara kejahatan tipu daya mereka. Dan Firaun bersama-sama kaumnya ditipu azab seksa yang amat buruk. Dan akhirnya Allah melihara dia daripada pembunuhan Firaun. Dan akhirnya Allah menyeksa Firaun dengan azab yang buruk. Ini tuan-tuan, nak cerita serah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerah kepada Allah. Akhirnya Allah selamatkan orang soleh ni daripada bunuhan Firaun. Sebaliknya Allah binasakan Firaun dan kaum-kaumnya. Tengok di bawah tu tuan-tuan. Tidakkah anda lihat bagaimana Allah telah menyusulkan penyerahannya kepada Allah dengan pemeliharaan dari kejahatan-kejahatan? Tak tengok ke? Imam Ghazali ajak kita, tak tengok ke? Tengoklah. Allah melihara orang soleh daripada siksa Firaun itu. Tengoklah. Bagaimana Allah melihara daripada kejahatan Firaun terhadap orang soleh itu. Dan memperolehi kemenangan terhadap musuh. Dan tercapai maksudnya. Dan memperolehi kemenangan terhadap musuh. Mendapat kemenangan daripada Firaun. Menang daripada Firaun. Dan tercapai maksudnya. Capai maksud. Dengan selamatkan dirinya daripada siksa Firaun. Masya Allah. Penyerahan kepada Allah. Inilah tuan-tuan. Sebab itulah kita ni Masya Allah. Kita orang Islam ni ada konsep. Serahlah kepada Allah. Kita tak ada. Bila kita dah menghadapi sesuatu perkara yang genting kita akan hadapi, serahlah kepada Allah. Serahlah kepada Allah. Macam mana? Serahlah kepada Allah. Dan bila kita menyerah kepada Allah, insya-Allah, maka hendaklah anda perhatikan sebagai orang yang mendapat taufik, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan mendapat taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya satu kali tuan-tuan, bila saya cerita tentang tawakal kepada Allah ni, saya menghadapi satu benda. Itulah yang saya kata, saya ni bercakap. Mungkin Allah nak tengok saya ni bercakap pandai. Nak tengok apakah saya ni boleh menanggung atau tidak. Jadi satu hari bila anak saya dimasuk ke hospital, anak saya sakit buah pinggang hospital. Dah state yang dah 4 dah, state yang kena dialisis dah. State yang akhir dah, state yang akhir.
Dan saya setiap hari ke hospital. Daripada pagi tak ada fikir apa. Pada masa tu down, tak ada apa dah. Bagaimana anak sedang rawatan di hospital. Mula-mula sekali masuk ICU, tak sedar apa. Lepas pada tu dipindah. Bila dia sedar, dipindah kepada satu tempat yang lain. Dan doktor minta, macam paksa saya, Cik kena sign ni, kita nak buat dialisis. Kerana anak ni toksis banyak, Jadi ringkas ceritanya, di situ hati kita ni tak apa nak dialisis. Dan dialisis ni ada dua, sama ada dia si darah, cuci darah, ataupun dengan cuci dengan air. Tapi hospital suggest kepada anak saya ni pakai air. Sebab dia ni umur muda, umur 20 tahun. Suggest pakai air. Kosnya 2,300 bulan. Dia kata tak apa, kos ni tak apa, kita boleh minta 100 cukup lah. Kita selamatkan dia, kerana dia masih kecil lagi ni, umur 20. Dia kata 4 kali cuci sehari. Di rumah perlu kepada satu bilik khas, dan itulah untuk dia. Dia fikir Allah, itulah masa depannya. Habislah, kata anak. Tak ada. Habis dah, kata anak. Habis tak ada. Bila 4 kali cuci air, nak ke mana, bawa mesin lah. Nak ke mana-mana, tak boleh buat apa dah lah, tak ada. Bagaimana pula waktu saya ada boleh jaga, bila saya tak ada nanti siapa pula? Allah fikir dah, Allah. Jadi saya pun pada waktu satu malam, saya kata, saya kena bawa keluar juga anak saya daripada hospital. Saya nak tawakal kepada Allah. Apa nak jadi, saya serahlah kepada Allah anak saya. Anak sangat kritikal. Sangat kritikal sangat. Sangat kritikal. Memang dia kata, doktor kata anak ni sangat kritikal dan dia akan efek, kesan daripada sini dia akan kesan kepada jantung. Dan kemungkinan doktor kata bila kesan ke jantung, jantung akan berhenti. Dan itulah maknanya cik akan hilang seorang anak. Oh, kita takut. Tak apa doktor. Saya nak minta doktor, saya nak keluarkan anak saya. Tawakal kepada Allah. Saya nak serah kepada Allah. Tapi tak cerita kepada doktor Cina nak serah kepada Allah. Tapi saya nak, tak apa doktor, saya nak tanggung anak saya. Saya minta nak keluarkan anak saya. Doktor ni pun nampak saya kerah kepala, pergi jumpa dengan doktor lain bincang. Cik, anak cik ni sangat kritikal cik. Besok kita akan buat scan buah pinggang dia. Dan banyak lagi kita akan jaga dia ni sebab dia sangat kritikal. Tak bahaya. Saya pun diam sekejap. Lepas tu saya cerita lagi, doktor, izinkan saya, minta maaf lah, saya nak balik anak saya. Sebab dah anak saya ni dah, kalau hospital doktor kata nak cuci dengan air dah, atau dialisis, pilih mana-mana satu. Saya tak nak mana-mana satu. Saya nak balik anak saya. Saya nak ubat secara tradisional. Tak ada ubat cik, doktor kata. Tak ada ubat, buah pinggang ni tak ada ubat. Memang akan efek, dan cik akan hilang anak seorang. Tak apa doktor, bagilah peluang saya nak ambil anak saya balik doktor. Di situlah doktor pun tengok saya dah tak boleh tahan, bawa satu barang untuk saya sign, risiko saya pun sign. Dan dia bagi ubat. Allahu Akbar, Allah, banyak ubatnya. Nak kata 1 kilo tu kan bohong kan. Apa banyaklah ubatnya tu. Saya kata, Allah, sakit dengan makan ubat ya anak saya. Saya serahlah kepada Allah. Allah, anak sambil ku serah kepadamu ya Allah. Aku duk mengajar orang tentang tawakal Allah. Aku nak tawakal kepadamu ya Allah di hari ni. Anak, saya pun buat urusan pembayaran, siap-siap semua. Keluar anak saya, keluar. Dan akhir balik di rumah, dan saya rawat di rumah.
awak ada umur. Alhamdulillah, keadaan alhamdulillah, masya-Allah. Kita rawat dengan teh triple. Dr. Azlan ada satu teh triple T, ingat? Triple T Dr. Azlan. Alhamdulillah. Nah, kita bagi sikit-sikit madu. Kita jauhkan makanan-makanan yang toksik. Nah, alhamdulillah, stabil sikit-sikit. Alhamdulillah tuan-tuan. Saya kata serahlah kepada Allah. Tak ada dah. Itulah tuan-tuan. Sebenarnya apa yang saya ceritakan tuan-tuan ni kena atas batas hidung saya sendiri. Di satu ketika Allah menguji saya sendiri. Allahu Akbar. Alhamdulillah tuan-tuan, itulah sebenarnya. Dan untuk malam ni, setakat inilah dulu tuan-tuan. Kita berakhir dengan, maka sekiranya anda berkata, terangkan kepada kami makna penyerahan dan hukumnya. Anda, maka ketahuilah sesungguhnya di sini ada dua fasa yang dengan keduanya akan menjadi jelas keterangan percakapan mengenai soalan anda. InsyaAllah kita akan sambung di masa akan datang, insyaAllah tuan-tuan, jika ada peluang lagi. Dan untuk itu setakat inilah dulu kita akhiri sama-sama, kita baca doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma wa fahma wa zukna bi'uluman nafi'ah. Allahumma rzuqna lisanan zakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma thabbit qulubana ala dinik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.